Dalam video kali ini, kita nak tengok 7 momen terbaik dalam bola sepak untuk tahun 2023 pilihan Pala Bola Studio. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak tengok 7 momen terbaik yang berlaku pada tahun ni, memandangkan tahun 2023 dah pun nak melabuhkan tirai dan selamat datang tahun 2024. EPL review sahabat Azad, aku tahu lah ni tengah ramai tunggu EPL review. Sebab apa? Sebab ada satu tim tu terciduk dengan Jabatan Perhutanan. Dah lah baru troll Arsenal, tiba-tiba kalah pula, bongok pula MU ni kan. Tapi EPL review kemungkinanlah hari Selasa kot, sebab kita nak tunggu game Liverpool dengan Newcastle habis semua dulu, barulah kita review. So tak mau cakap banyak, dalam video ni aku tak susun ikut ranking tau. Aku just senaraikan ikut random je. Yang pertama adalah Napoli juara Serie A. Siapa sangka Napoli boleh juara Serie A pada musim lepas. Napoli kalau apa nak tahu, last mereka menang Serie A waktu Maradona hidup lagi tau. Bukan waktu Maradona hidup, waktu Maradona jadi pemain bola sepak Napoli. Waktu tu lah Maradona lead pasukan Napoli untuk menang Serie A. Dan mereka terpaksa tunggu sampai 33 tahun untuk menang Serie A balik. Tapi kali ni mereka diketuai oleh Osimhen. Season ni walaupun Napoli tak sekuat macam season lepas, tapi still season lepas waktu tahun ni Napoli berjaya menjadi juara Serie A yang ramai tak expect langsung. Sebab selalunya juara Serie A ni antara pasukan Juventus, AC Milan ke, Inter ke, lebih kurang 3 tim ni je lah. Hak lain-lain tim ni mereka fight-fight macam tu je lah. Tapi Napoli season lepas, under Luciano Spalletti berjaya untuk menang Serie A. Dan aku rasa momen pasukan Napoli menjuarai Serie A ni adalah antara satu momen terbaik pada tahun 2023. Yang kedua adalah kebangkitan pasukan-pasukan underdog. Kita boleh tengok menuju ke penghujung tahun, ada beberapa pasukan yang kita tak expect boleh perform, tiba-tiba mereka perform. Bukan setakat dalam EPL, tapi boleh kata dalam semua liga. Contoh dalam EPL, kita ada pasukan macam Aston Villa yang tengah peak performer lah ni. Mereka lah ni bukan liga slot Conference League ke Europa League, tapi lah ni mereka liga slot untuk Champions League. Dan ada possible juga mereka ni boleh jadi title contender. Dekat La Liga, kita ada pasukan Girona yang tiba-tiba perform season ni. Performa mereka ni lagi bagus lagi daripada dua gegasi Spanyol, iaitu pasukan Barca dengan Atletico. Lah ni boleh kata Girona tengah bersaing dengan pasukan Real Madrid untuk kejuaraan title La Liga. Untuk Ligue 1 pun kita ada pasukan yang senang perform juga, iaitu pasukan OGC Nice, pasukan yang kita tak expect boleh perform season ni. Mereka under coach baru iaitu Francesco Farioli. Season ni menjadi antara pencabar terkuat untuk pasukan Paris Saint-Germain dalam Ligue 1. Dekat Serie A pun kita ada juga, iaitu pasukan Bologna, under management daripada bekas pemain Itali sendiri, iaitu Thiago Motta. Thiago Motta ni dia pernah berguru dengan banyak coach tau. Contoh macam Mourinho. Dan Thiago Motta ni juga pernah main dekat banyak kelab-kelab besar. Contoh macam Barca, Atletico, PSG. So mungkinlah dia main dekat pasukan macam tu, dia boleh bawa pengalaman dia dekat pasukan Bologna. Sebab Bologna last season just finish dekat tempat ke-9 je tau. Dan lah ni mereka duduk dekat tempat ke-5. Dan mereka antara pencabar terkuat juga untuk dapatkan top 4 untuk ke UCL pada musim depan. Dekat Bundesliga, kita ada pasukan Bayer Leverkusen yang kekuatan mereka melebihi kekuatan pasukan Bayern Munich musim ni. Walaupun season ni pasukan Bayern Munich berjaya dapatkan Harry Kane daripada pasukan Spurs, tapi Leverkusen ada Xabi Alonso memang unbeatable. Sebab menuju ke penghujung tahun, musim ni setakatlah Xabi Alonso, tim dia, tim yang tak pernah dikalahkan lagi dalam Bundesliga. Mereka dah main 16 game, dah lawan dengan pasukan Bayern, menang 16 kali, seri 3 kali. Dan untuk rekod, mereka adalah pasukan dengan rekod bolos yang paling sikit tau dalam Bundesliga season ni, iaitu just bolos 12 gol je. Dan tak dilupakan juga dekat Liga Belanda, pasukan PSV Eindhoven season ni memang unbeatable. Menuju ke penghujung tahun, pasukan PSV Eindhoven dah main 16 kali dan dah sapu semua 16 game tu dengan kemenangan. So agak menarik juga menuju ke penghujung tahun, kebanyakan tim-tim underdog mereka tengah perform. Yang ketiga, sorry nak beritahu dekat hampa, momen-momen yang aku pilih bukanlah momen-momen yang menggembirakan kebanyakan fan dan menyakit hatikan fan-fan lain juga. So kita ambil momen yang diingati, yang ramai tak sakit hati. So 7-0 tak ada lah dalam video ni. Yang ketiga adalah kebangkitan Harry Maguire dekat pasukan Manchester United. Siapa sangka Mat, Harry Maguire tiba-tiba perform season ni. Walaupun dalam tahun yang sama, season lepas Harry Maguire adalah pemain yang paling tak diharapkan dekat pasukan Manchester United. Tapi tiba-tiba waktu pertengahan tahun menuju ke penghujung tahun, Manchester United tengah mengalami krisis dekat bahagian centre back, dan waktu inilah Harry Maguire step up dan menjadi pemain yang paling penting untuk pasukan Manchester United sampailah dia tiba-tiba injured. Bagi aku ni antara best moment juga, sebab ni boleh kata turn around juga.
elok. Daripada pemain yang paling orang tak suka, orang duk kutuk, orang duk maki apa semua, kita boleh ingat balik betapa teruknya Maguire ni kena maki. Tiba-tiba perform sampai dapat anugerah pemain terbaik bulanan. So good performance daripada Harry Maguire. Walaupun ni antara momen kecil je, tapi bagi aku tu satu momen yang besar lah untuk Harry Maguire untuk tahun 2023. Kita masuk nombor 4 pula. Nombor 4 adalah Messi menang Ballon d'Or ke-8. Selepas menampilkan prestasi yang cukup baik dalam Piala Dunia pada tahun lepas, waktu penghujung tahun lepas lah, Messi akhirnya dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or yang ke-8. Walaupun ramai kata kontroversi juga sebab ramai nak Erling Haaland menang. Sebab Erling Haaland lah ni top scorer untuk pasukan Manchester City. Dia telah buat rekod top scorer untuk satu musim yang paling banyak dalam sejarah EPL. Menang treble untuk pasukan Manchester City tapi tetap kalah dengan Lionel Messi. Lionel Messi memanglah dia dah berpindah ke pasukan Inter Miami. Tapi dekat pasukan Inter Miami pun dalam masa yang singkat dia berjaya bawa pasukan Inter Miami ni untuk menang satu trofi. Sebab pasukan Inter Miami kalau hangpa nak tahu bukanlah satu pasukan yang kuat tau. Depa ni memanglah kuat promotion sebab depa punya pemilik tu David Beckham. Tapi depa bukanlah pasukan yang betul-betul kuat. So bila Messi boleh bawa pasukan Inter Miami ni untuk menang trofi, so boleh kata memang bagus lah. Tapi satu punca utama Messi boleh menang Ballon d'Or ke-8 dia adalah disebabkan performance dia dalam Piala Dunia pada edisi lepas. Memang kalau ramai yang tengok statistik je ataupun tengok highlight je akan kata Messi ni menang Piala Dunia disebabkan penalti. Tapi kalau tengok betul-betul game pasukan Argentina, memang Messi ni betul-betul carry pasukan Argentina. Sebab contribution dia daripada segi gameplay tu adalah sangat penting untuk pasukan Argentina tau. Messi ni boleh kata engine dan dia juga penyudah untuk pasukan Argentina. So itulah sebabnya aku rasa Messi boleh menang Ballon d'Or ke-8 dia. Yang kelima, MC sapu 5 trofi dalam satu tahun. Tahun ni menjadi antara tahun yang paling sukses untuk pasukan Manchester City, bukan dalam season ni tapi dalam sejarah. Pasukan MC berjaya menang 5 trofi tahun ni. Trofi EPL, FA Cup, UEFA Super Cup dan juga FIFA Club World Cup. Tapi sayanglah mereka tak dapat lengkapkan set stopper mereka bila mereka kalah dengan pasukan Arsenal dalam Community Shield. Tapi still 5 trofi ni adalah satu pencapaian yang boleh kata cukup besar juga. Dan tim yang Pep Guardiola buat untuk pasukan Manchester City ni boleh kata menjadi tim yang unbeatable. Dan aku boleh kata sebelum ni Pep Guardiola walaupun mereka dah menang 2 title EPL sebelum mereka menang ketiga kali berturut-turut ni, 2 kali mereka menang sebelum ni tu, mereka still boleh dicabar dekat Eropah tau. Tapi dengan kedatangan Erling Haaland dekat pasukan Manchester City membuatkan pasukan Manchester City tak boleh dikalahkan dalam semua pertandingan. Real Madrid pun kena bantai macam tu je dengan mereka. So tahniah untuk pasukan Manchester City berjaya dapat 5 trofi dalam satu tahun. Tapi pemain yang paling untung aku rasa Alvarez lah. Alvarez ni apa dia nak kan? Semua dia dah menang dah. KMC dah menang, Argentina pun dah menang. Yang keenam, bila sebut pasal pasukan Manchester City, kita tak boleh lupakan perlawanan terbaik bola sepak pada tahun ni, iaitu perlawanan antara pasukan Manchester City dengan pasukan Chelsea. Mereka seri 4-sama. Game ni boleh kata antara game yang paling dramatik sekali dalam tahun ni. Moment of silence lah kepada siapa-siapa yang terlepas game ni sebab jangka MC akan menang mudah. Game ni memang drama. Dimulakan dengan MC leading dulu dengan jaringan Erling Haaland. Walaupun sebelum tu pasukan Chelsea serang pasukan MC bertubi-tubi. Tapi tak berapa lama lepas tu tiba-tiba Thiago Silva berjaya menyamakan kedudukan untuk jadikan kedudukan 1-sama. Dan Raheem Sterling, bekas pemain pasukan Manchester City, berjaya skor pada minit ke-37 untuk letakkan pasukan Chelsea kat depan. Time ni Chelsea memang confident gila main. Tapi menuju ke penghujung babak pertama, Akanji berjaya letak kedudukan jadi 2-sama. So kedudukan jadi square balik. Maksud sekarang aku ingat lagi lah sebab time ni Chelsea dia suka press berpusat tau. So waktu ni Pep nampak kelemahan dia, so dia pemain change side. Dan second half tactical tu menjadi sebab baru 2 minit je dia pemain waktu second half, pasukan MC berjaya dapatkan gol melalui jaringan Erling Haaland. Tapi tak cukup dengan tu, Nicolas Jackson pula samakan kedudukan. Jadi 3-sama. Minit ke-86 Rodri skor untuk pasukan MC leading 4-3. So nampak macam dalam game ni MC akan menang. Tapi Chelsea depa tak give up dan akhirnya depa berjaya menyamakan kedudukan dengan gol penalti Cole Palmer. Dalam game ni banyaklah momen yang kita boleh ingat dengan momen referee dia tiup whistle waktu pasukan MC tengah buat counter attack. Dan aku rasa mungkin kalau dia tak tiup whistle tu, mungkin MC akan menang dalam game ni. Dan ada juga momen Cole Palmer, dia nak pergi acah-acah pemain MC lagi, nak dengar play-play MC tengah bisik. Tu lawak jugalah. Yang ketujuh, sinonim dengan nombor 7, bukan 7-0, iaitu kebangkitan Cristiano Ronaldo pada tahun ni. Kita semua tahu apa yang Sial lalui sebelum Piala Dunia dekat pasukan Manchester United. Dia ni tak digunakan oleh Erik ten Hag. Sampailah member pergi buat interview dekat Piers Morgan. Sebelum tu anak dia meninggal pula. So untuk siapa-siapa ayah yang kehilangan anak dia, kemungkinan nak perform susah lah mat. Sebab anak mat, hilang anak, tak kira lah motivation hang kuat tara mana pun, tapi kemungkinan hang ni boleh terjejah juga dengan kehilangan anak hang. Sebab aku ingat lagi ada sama pernah cakap dekat aku, anak hilang mak ataupun ayah ni tak sama sakit dia macam ayah hilang anak ataupun mak hilang anak. Maksudnya bila parent ni hilang anak, dia rasa satu kehilangan yang besar
rosak tau. So itulah antara punca sebab CR tak boleh perform dekat pasukan Manchester United dan membawa ke performa Piala Dunia dia. Dan dekat Piala Dunia pun dia tak dipercayai oleh coach Portugal time tu sampai kena letak dekat bench dan depa kalah dengan pasukan Morocco. Masuk tahun baru, tiba-tiba CR membuat kejutan untuk berpindah ke Liga Saudi yang semua tak expect langsung tiba-tiba berpindah ke pasukan Al Nassr. Perpindahan CR ke pasukan Al Nassr ni bukan bagi import dekat pasukan Al Nassr saja tau. Tapi perpindahan CR ke pasukan Al Nassr ni telah bagi import dekat Liga Arab Saudi, bukan setakat Liga Arab Saudi. Bagi import dekat AFC Champions League. AFC Champions League ni orang dah mula pandang dah disebabkan ada CR. Bukan setakat tu, kepindahan CR ke pasukan Al Nassr ni telah menarik ramai player-player bintang untuk berpindah ke Liga Saudi juga. Memanglah orang kata depa ni ramai pindah sebab duit, tapi kepindahan CR ke pasukan Al Nassr lah yang membuatkan kelab-kelab lain percaya yang depa ni boleh dapatkan pemain bintang lain juga. So itulah hang boleh tengok pemain bintang berbondong-bondong main ke Liga Saudi. Dan lah ni Liga Saudi boleh kata menarik juga untuk disaksikan sebab lah ni depa dipenuhi oleh pemain bintang dalam liga depa. Dan kepindahan CR dekat pasukan Al Nassr juga telah bagi import besar dekat bola sepak Eropah. Sebab hang boleh tengok lah ni bola sepak Eropah betul-betul risau dengan kebangkitan Liga Saudi lah ni. So itulah lah ni yang boleh tengok. Boleh kata double standard jugalah pihak Eropah ni. Sebab CR perform teramah dari dekat Al Nassr pun, mereka tetap tak senaraikan dia antara pemain terbaik juga. Satu mungkinlah faktor dia main dekat Liga Saudi. Tapi aku rasa CR patut disenaraikan sebagai antara pemain terbaik dalam tahun ni. Dan CR bukan setakat berpindah ke pasukan Al Nassr macam nak bercuti je tau. Macam kita tahu Messi dia berpindah ke pasukan Inter Miami. Messi ni dah menang semua dah. So macam dia pindah ke pasukan Inter Miami tu dia nak santai. Sebab dekat Inter Miami lah hang boleh tengok dia ni keluar santai dengan anak-anak dia. Tak ada orang kacau. Ada orang kacau tapi tak ramai lah macam dia main dekat PSG dengan Barca dulu. So Messi aku rasa dia pindah ke Inter Miami tu just nak relax je lah. Tapi CR pindah ke pasukan Al Nassr bukan untuk relax je. Dia pindah ke pasukan Al Nassr untuk cipta rekod baru untuk bermain dengan bagus dekat sana. Dan tahun ni dia menghabiskan musim dengan mencetak 54 gol dalam setahun, iaitu gol terbanyak dicatatkan oleh pemain dalam tahun ni, untuk membuatkan dia ni menjadi penjaring terbanyak dalam satu tahun pada tahun ni lah. So aku memang tabik spray lah dekat CR. Walaupun dia mengalami kejatuhan yang teruk hari tu, dah lah anak dia meninggal, lepas tu pasukan Manchester United tak support dia pula, tapi dia berjaya bangkit dekat pasukan Al Nassr. Kita tambah satu lagi momen bonus, iaitu Malaysia layak ke Asian Cup. Siapa sangka negara macam Malaysia tiba-tiba boleh layak ke Asian Cup. Dekat Asia ni piala paling berprestis adalah Piala Asia je lah. Malaysia ni selalu letakkan Mitsubishi Cup ataupun sebelum ni nama dia Suzuki Cup adalah sebagai penanda aras untuk kejayaan pasukan Malaysia. Malaysia tak pernah letakkan pun target untuk main dekat Piala Asia. Tapi tiba-tiba tahun ni pasukan Malaysia telah mencipta satu kejutan untuk berjaya layak ke Piala Asia sejak tahun 2007. 2007 tu pun Malaysia main dekat Piala Asia sebagai host je tau. Itulah boleh layak, tapi dalam grup kena bantai semua. Tapi kali ni pasukan Malaysia masuk dengan momentum yang cukup baik. Dengan lah ni ditambah dengan pemain yang berpengalaman, pemain muda yang berbakat. Lepas tu tambah pula dengan pemain warisan yang cukup bagus. Dan Kim Panggon pun pandai guna semua player ni. Malaysia telah berjaya melayakkan diri ke Piala Asia dengan menang last game dengan pasukan Bangladesh. Waktu ni Malaysia layak sebagai antara pasukan kedua terbaik untuk main dekat Piala Asia. Tapi dalam grup Piala Asia nanti Malaysia duduk dalam grup agak tough jugalah. Duduk dengan pasukan yang kuat macam pasukan Jordan, pasukan Bahrain dan semestinya lah pasukan Korea Selatan. So kita wish good luck untuk pasukan Malaysia nanti. Apa-apa pun keputusan, kita tetap sokong Malaysia. So itulah video kali ni, antara 7 momen terbaik dalam bola sepak pada tahun 2023. Hampa rasa ada lagi tak momen yang aku terlepas? Sorry lah kalau aku terlepas momen penting ke apa. Hampa boleh komen dekat bawah, ok? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.